Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita untuk pagi ini, saya akan macam biasalah, saya akan buat sesi perbincangan untuk latihan soalan yang saya minta awak buat minggu lepas. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan objektif terlebih dahulu. Okey, boleh rujuk muka surat 248, latihan sumatif 4 berkaitan tajuk kita iaitu minggu lepas 4.1.5. Okey, kita pergi kepada soalan pertama. Gambar di bawah menunjukkan dua jenis input pengeluaran kek lapis. Jadi di sini dia ada tunjukkan gambar telur, kan, gambar bahan mentah dan juga gambar oven. Okey. Pilih perbezaan yang tepat antara input pengeluaran dalam gambar 1 dan gambar 2. Jadi dia ada bagi 4 pilihan jawapan. Jawapan yang betul adalah D, di mana gambar 1 wujud dalam jangka masa pengeluaran pendek dan panjang dan gambar 2 hanya wujud dalam jangka pengeluaran pendek. Okey, jadi kita dapat lihat di sini gambar 1 merupakan bahan mentah. Okey, dan gambar 2 merupakan input tetap, di mana gambar bahan mentah adalah input berubah. Jadi kita tengok jawapan A, wujud pada tingkat output sifar. Okey, bahan mentah dia tidak wujud. Okey, kalau keluaran dia kosong, dia tidak wujud. Kan kita dah belajar, kan? Kalau input tetap, ya, input tetap wujud walaupun tingkat output sifar. Jadi A adalah salah. Kita tengok B, kuantiti penggunaannya adalah tetap apabila tingkat output berubah. Sudah semestinya salah sebab dia kata kuantiti penggunaannya adalah tetap. Okey, bila kita kata bahan mentah, kita tak guna secara tetap. Mungkin ada masa penggunaan telurnya lebih untuk bagi lebih lembut, ada masa penggunaan tepungnya lebih, kan? Jadi kos dia adalah berubah. Jadi B sudah semestinya salah. Okey, C merupakan input tetap dalam pengeluaran. Okey, bukan, sebab kos berubah adalah input berubah. B gambar 2 ini adalah input tetap, di mana oven lah. Okey, jadi dia adalah input tetap, dia terbalik. Jadi C salah, jawapan dia adalah D, dodol. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan kedua. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang jumlah kos dalam pengeluaran jangka masa sebuah firma? Jangka masa pendek sesebuah firma. Jadi di sini kita dapat tengok, okey. Kita dapat tengok, satu dia cakap jumlah kos adalah bersamaan dengan jumlah kos tetap apabila tingkat output adalah sifar. Dan dua, jumlah kos ialah kos seunit apabila output yang dikeluarkan oleh firma. Okey, yang ketiga, jumlah kos mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat output pengeluaran. Dan yang terakhir, tambahan dalam jumlah kos adalah sama dengan tambahan dalam jumlah kos berubah. Jadi jawapan dia di sini adalah bola 1 dan 4. Jumlah kos adalah bersamaan dengan jumlah kos tetap apabila tingkat output adalah sifar. Okey, itu betul. Dan 4, tambahan dalam jumlah kos adalah sama dengan tambahan dalam jumlah kos berubah. 2 dan 3 itu adalah salah. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan 3. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kos berubah dalam proses pengeluaran? Jadi di sini dinyatakan A, sewa kilang. Okey, B, kos bahan mentah, C, bayaran premium insurans kebakaran dan D adalah bayaran kos pembelian mesin baharu kilang. Okey, jadi dia tanya kita kos berubah. Kos berubah sudah semestinya kos bahan mentah. Sewa kilang adalah kos tetap. Okey, walaupun tiada pengeluaran, walaupun tingkat output adalah sifar, sewa kilang kita tetap kena bayar. C adalah bayaran premium insurans. Insurans kita tetap kena bayar sebab dia adalah perlindungan kita, kan? Kita tetap kena bayar walaupun tiada tingkat pengeluaran. D adalah bayaran kos pembelian mesin baharu kilang. Dia adalah kos tetap lah. Okey, jadi kos berubah adalah kos bahan mentah. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 5.
Pilih penyataan yang benar mengenai kos purata dalam proses pengeluaran. Yang pertama, dia cakap kos purata bersamaan dengan kos tetap dicampur dengan kos berubah. 2. Kos purata akan meningkat setelah mencapai nilai minimumnya. 3. Kos purata menunjukkan kos seunit output yang dihasilkan. Dan 4. Kos purata ialah tambahan jumlah kos akibat daripada tambahan satu unit keluaran. Jadi di sini jawapan dia adalah C. 2 dan 3, iaitu kos purata akan meningkat setelah mencapai nilai minimumnya. Okey, ingat tak yang kita belajar graf minggu lepas? Kos purata akan meningkat setelah dia mencapai nilai minimum. Kemudian kos purata menunjukkan kos seunit output yang dihasilkan. Ya, sebab kos purata kita mencari kos seunit bagi setiap output yang dihasilkan. 1 dan 4 adalah salah lah sebab kos purata bersamaan dengan kos tetap dicampur dengan kos berubah. Bukan. Kos tetap dicampur dengan kos berubah adalah jumlah kos. Ingat, kos purata adalah jumlah kos bahagi dengan keluaran. Okey. Kemudian 4, kos purata ialah tambahan jumlah kos. Bukan. Dia cakap kat sini tambahan jumlah kos. Nampak sangat bukan. Dia adalah pembahagian antara jumlah kos dengan keluaran. Jumlah keluaran. Okey, jadi jawapan untuk nombor 5 adalah C. 2 dan 3. Kemudian kita pergi kepada soalan ke-6. Maklumat berikut menunjukkan kos pengeluaran bagi sebuah kilang pakaian pada bulan Januari. Jadi dia ada bagi kos di sini, gaji pekerja, faedah modal dan sebagainya. Jadi dia minta kita hitung jumlah kos berubah kilang pakaian tersebut. Okey, jadi pertama sekali kita kena tengok apakah contoh-contoh ataupun apakah kos-kos yang terlibat, kos-kos berubah yang terlibat. Kita kena asingkan terlebih dahulu. Okey, kemudian kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok gaji pekerja. Ya, gaji pekerja adalah kos berubah. Kalau tiada pekerja, maka tiadalah gaji yang diberikan. Kalau kata pekerja itu ramai, maka gaji pekerja meningkat. Jadi dia berubah mengikut tingkat keluaran. Okey, jadi dia adalah kos berubah RM30,000. Kemudian kita tengok faedah modal. Faedah modal bukan kos berubah. Faedah adalah kos tetap. Okey, walaupun kita tiada tingkat keluaran, kita tetap kena bayar faedah, betul? Kemudian insurans. Ya, insurans bukan kos berubah kerana kita tetap kena bayar insurans kebakaran walaupun tiada tingkat output keluaran. Insurans adalah kos tetap. Kemudian bayaran bil air dan elektrik. Ya, 1,200. Ini adalah kos berubah. Maksudnya kalau tiada keluaran kan, maksudnya tiada orang bekerja, tiada produk yang dihasilkan, mesin tak berjalan. Jadi bayaran bil dan elektrik tak ada, kosong. Betul? Jadi itu dimaksudkan dengan kos berubah. Dia berubah mengikut tingkat keluaran lah. Okey. Bahan mentah. Ya, bahan mentah adalah kos berubah. Kan? Maksudnya macam kita tengok soalan 1 tadi, kan? Dia adalah kos berubah. Mungkin untuk sebiji kek tu, kan? Mungkinnya kek lapis tu dia nak lebih lembut sebab pelanggan kita cakap kita nak lebih lembut. Jadi kita tambahkan magenta, mentega, magenta pula dah. Kita tambahkan mentega. Contohnya macam itulah. Kos bahan mentah ni adalah kos berubah. Okey, dia berubah pada setiap tingkat output. Semakin banyak tingkat output, semakin banyak kos mentah yang digunakan. Okey. Kemudian bayaran sewa bangunan kilang. Bukan. Ini adalah kos tetap. Kenapa kos tetap? Maksudnya pada tingkat output kosong, bayaran sewa tetap harus dibayar. Okey, kena bayar juga tiap-tiap bulan. Kemudian bayaran telefon dan internet. Okey, ini adalah kos berubah. Kerana ikut tingkat keluaran kita. Kalau bulan tu kita banyak guna telefon dan internet, banyaklah kita punya bil kan. Kalau sikit-sikitlah kita punya bil kan. Jadi dia adalah kos berubah. Jadi di sini gaji pekerja kita tambahkan dengan bil air dan bil elektrik, kita tambahkan dengan bahan mentah dan kita tambahkan dengan bayaran telefon dan internet. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah dodol, RM82,000.
Baiklah, sekarang kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Soalan terakhir untuk soalan objektif. Jadi di sini, saya sarankan awak, saya nasihatkan awak, kalau kita jumpa soalan yang panjang macam ni, lebih baik kalau kita keluarkan maklumat yang diberi. Jadi di sini kita tengok dahulu. Kos pengeluaran. Ingat, kos pengeluaran ini bermaksud total cost ataupun jumlah kos. Untuk menghasilkan output sebanyak 180 unit, kita keluarkan dulu. Kos pengeluaran yang ditanggung oleh syarikat ialah 1450. Cikgu tulis TC. Apabila firma menambah output menjadi 220 unit, maka total kos atau kos pengeluarannya akan meningkat sebanyak 15%. Jadi kita kiralah 115% darab dengan 1450. Kita akan dapat RM 1667.50 sen. Ataupun mungkin ada antara kamu yang buat macam ni kan. 15% darab dengan 1450. Kemudian kamu akan tambahkan dengan 1450. Macam ni pun akan dapat jawapan yang samalah. Boleh juga. Kemudian saya sarankan kamu untuk buat kotak. Buat kotak. Buat kotak ni kita mudah untuk nampak. Supaya mudah lah. Kalau dah macam ni, dia bagi 2 tingkat keluaran ni, maksudnya dia minta kita cari kos marginal. Nampak? Kita cari kos marginal. Jadi, yang pertama adalah output. Yang kedua adalah total cost ataupun jumlah kos. Kemudian, pada tingkat pertama adalah 180 unit. Kita dapat total cost 1450. Pada output yang ke 220 unit, kita dapat 1667.50 sen. Jadi di sini dia minta kita cari kos marginal. Cikgu tulis singkatan saja. Marginal cost sama dengan perubahan apa? Perubahan total cost, perubahan jumlah kos bagi dengan perubahan jumlah keluaran. Jadi berapa? Ingat, TC kosong tolak TC 1 bagi TP kosong tolak TP 1. Jadi berapa TC kosong? Yang lama 1450 tolak 1667.50 sen bahagi dengan 180 tolak 220. Jadi di sini kita akan dapat RM5.44, di mana jawapan dia adalah C. Ingat, macam ni sesuai kalau untuk soalan subjektif. Kalau dia bagi panjang-panjang macam tu, sesuailah untuk soalan subjektif. Tapi kalau soalan subjektif macam ni, tulis macam ni cukup lah. Untuk memudahkan kamu untuk nampak, kat sini dia meningkat. Dia memudahkan kamu. Kalau tak nak tulis, tak apa. Kalau nak tulis, lebih baik. Sebab kalau nanti kamu tak silap lah. Supaya kamu tak silap tambah, tak silap tolak dan sebagainya.